Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada satu petang yang tenang, kira-kira jam 3 petang 5 Julai 2022, seorang wanita, Jamaliah Mat Jamil, merupakan pemilik sebuah kedai runcit, sedang menjaga kedai runcitnya seperti kebiasaan hari-hari yang lain. Tiada apa yang pelik berlaku pada hari itu sebelum dia tiba-tiba terdengar jeritan yang kuat. Jeritan itu bukan seperti bunyi kanak-kanak yang sedang mengamuk mahu dibelikan sesuatu oleh ayah atau ibunya. Apabila mendengar jeritan yang pelik itu, Jamaliah lantas keluar ke hadapan kedainya dan melihat anak jirannya sedang menjerit meminta pertolongan dari dalam kawasan rumah yang terletak 10 meter dari kedainya. Dia mengenali perempuan muda berusia 30-an itu yang merupakan anak kepada pemilik rumah tersebut. Dia bergegas berlari ke arah rumah itu dan melihat anak jirannya berlari dengan panik sambil menangis dengan keadaan baju berlumuran darah dan memberitahu ibunya ditikam. Dalam masa sama, pemilik kedai runcit itu meminta salah seorang penduduk kampung memanjat pagar untuk masuk ke dalam pekarangan rumah terbabit. Pintu pagar ketika itu sedang berkunci. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Ketika salah seorang penduduk kampung memanjat pagar untuk masuk ke kawasan rumah itu, Jamaliah turut meminta bantuan jiran lain untuk panjat pagar rumah mangsa itu. Beberapa orang penduduk yang merupakan jiran terdekat telah memanjat pagar dan masuk ke dalam rumah bertemankan anak jiran yang sebelum ini menjerit meminta pertolongan. Tidak lama selepas itu, seorang jiran yang memanjat masuk ke dalam rumah telah membawa kunci pagar dan membukanya. Jamaliah bersama beberapa penduduk yang lain masuk ke pekarangan rumah mangsa namun tidak berani untuk memasuki ke dalam rumah. Jamaliah hanya menunggu di luar rumah sebelum seorang penduduk lain memberitahu bahawa jirannya itu telah meninggal dunia dibunuh anak sulungnya. Ketika itu mereka telah menghubungi talian kecemasan bagi melaporkan kejadian apabila mengetahui mangsa Rozizah Makdum berusia 63 tahun, seorang pesara guru, telah maut ditikam. Pada masa yang sama, 4 penduduk kampung menangkap suspek yang kelihatan diam dan tidak bertindak agresif. Dia tidak melawan dan hanya duduk di tepi tiang di luar rumah sehinggalah polis tiba. Waktu itu mereka yang berada di situ tidak pasti sama ada ketika itu suspek sedang berkhayal atau tidak, tetapi penduduk kampung memang mengetahui dia ada mengambil barang terlarang. Jamaliah memberitahu meskipun mengetahui sejarah suspek yang juga penganggur itu, dia mengakui terkejut dengan kejadian berkenaan memandangkan lelaki berkenaan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bersikap berang, tidak pernah nampak dia mengamuk kerana dia baik, ramah juga dengan jiran-jiran dan orang sekeliling memang kenal dengannya. Tidak lama kemudian, pasukan polis tiba di lokasi kejadian dengan beberapa buah kenderaan. Suspek yang ditangkap oleh orang kampung telah diserahkan kepada pihak polis dan dia masih dalam keadaan tenang. Di lokasi kejadian, mangsa yang ditemui di dalam bilik tidur kediamannya dalam keadaan berlumuran darah. Mangsa yang baharu kematian suami kira-kira sebulan sebelum itu disahkan maut di lokasi kejadian selepas mengalami kecederaan parah ditikam suspek. Amirul Hakim Abu berusia 38 tahun menggunakan sebilah pisau. Hasil siasatan awal pihak polis, suspek merupakan anak sulung mangsa yang juga seorang penganggur, duda anak 2 dan memang tinggal berdua sahaja dengan ibunya, tetapi adik-beradik yang lain selalu datang melawat. Dalam kejadian kira-kira 3 petang itu, mangsa ditemui berlumuran darah dalam bilik tidur oleh anak perempuannya yang juga adik suspek yang kemudian berlari keluar dari rumah untuk mendapatkan pertolongan. Mangsa ditemui dalam bilik tidur di belakang rumah dan siasatan oleh pasukan forensik mendapati terdapat 2 kesan tikaman pada kanan dan kiri leher mangsa. Manakala siasatan di tempat kejadian juga menjumpai pisau yang digunakan dalam kejadian ini di belakang rumah dipercayai dibuang melalui tingkap. Pemeriksaan yang dijalankan di lokasi kejadian juga tidak menemui sebarang barang terlarang. Suspek kemudian dibawa ke bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis untuk siasatan lanjut. Mayat mangsa pula dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Melaka untuk proses bedah siasat. Siasatan polis terhadap suspek mendapati suspek mempunyai 2 rekod berkaitan dadah selain semakan mendapati suspek pernah menerima rawatan sebagai pesakit psikiatri di Hospital Melaka pada tahun 2020. Ketika di balai polis, suspek telah menjalani saringan air kencing dan hasil ujian mendapati suspek positif syabu. Pihak polis kemudian telah menjalankan soal siasat ke atas suspek bagi mengetahui apa yang telah terjadi pada hari itu. Menurut suspek, mangsa ditikam setelah dia mendengar satu bisikan yang menyuruh
menyuruhnya membunuh kerana mangsa menyembah berhala dan atas sebab itulah dia masuk ke dalam bilik dan menikam leher mangsa. Suspek memberitahu bahawa dia sempat memberikan pisau yang digunakannya kepada mangsa yang kemudiannya didakwa dibuang oleh wanita tersebut ke belakang rumah melalui tingkap. Hasil siasatan polis, kejadian berlaku lebih kurang jam 2.50 petang. Mangsa baru selesai mandi dan berada di dalam biliknya. Kemudian suspek telah masuk ke dalam bilik mangsa setelah mengambil sebilah pisau pemotong sayur di dapur. Adik suspek yang kebetulan tinggal bersama di rumah tersebut ketika itu telah mendengar bunyi pelik dari bilik ibunya, bergegas untuk pergi melihat apa yang telah berlaku. Waktu itulah dia melihat ibunya berlumuran darah dan bertanyakan apa yang telah berlaku kepada ibunya sebelum dia berlari keluar meminta pertolongan apabila melihat ibunya tenat. Pada 19 Julai 2022, suspek berdepan hukuman gantung selepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Melaka atas pertuduhan membunuh mangsa. Suspek Amirul Hakim Abu hanya mengangguk faham dan tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Mazana Sinin. Mengikut pertuduhan, suspek didakwa membunuh mangsa Roziah Makdum di sebuah rumah di Kampung Paya Lubuh, Tangga Batu dalam daerah Melaka Tengah antara pukul 2.30 petang hingga 3 petang 5 Julai 2022. Sabit kesalahan, suspek boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati. Dalam prosiding berasingan, suspek turut dihadapkan dengan satu lagi pertuduhan memasukkan barang terlarang jenis metafetamin ke dalam badannya dan mengaku bersalah bagi kesalahan itu. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Yusof tidak mencadangkan sebarang jaminan memandangkan suspek dihadapkan dengan kesalahan membunuh. Suspek tidak diwakili peguam. Kes ini masih lagi dalam perbicaraan dan kesudahan nasib suspek belum lagi diketahui sama ada dia berjaya membebaskan dirinya dari tuduhan membunuh ataupun tidak. Diharapkan dia bertaubat atas perbuatan kejamnya terhadap insan yang membawanya ke dunia ini. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Roziah Makdum. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.